Assalamualaikum murid-murid, bertemu lagi dengan Cikgu Amira dalam video PDPR Pendidikan Islam tahun 1. Baik, dalam video ini kita akan sambung untuk topik ulum tajuk sirah unit 1, kelahiran kekasih Allah, biodata dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam video yang lepas kita telah masuk kepada biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Rasulullah. Jadi dalam video PDPR kali ini kita akan sambung kepada peristiwa kelahiran Rasulullah pula. Mari kita mulakan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing muka surat 115. Okey, kita akan baca teks ini bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Mereka juga pemegang kunci Kaabah dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Okey, jadi di sini kita dapat tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang dihormati. Maksudnya adalah keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihormati, disanjungi oleh penduduk Mekah. Kerana apa? Kerana mereka merupakan golongan pemimpin. Maknanya mereka lah yang memimpin masyarakat di Mekah pada ketika itu. Macam penduduk kampung. Penduduk kampung ada ketua dia. Ada keluarga pengulu. Jadi dia macam itulah. Dia ada keluarga yang memimpin orang, yang menjadi ketua oleh dalam masyarakat di Mekah pada ketika itu, dan juga merupakan keturunan bangsawan. Okey, bangsawan ni apa? Bangsawan ini adalah keturunan yang boleh dikatakan sebagai keturunan yang kaya, keturunan pembesar, sebab dia memimpin masyarakat di Mekah, jadi dia keturunan pembesar. Contoh macam pembesar Melayu Melaka, macam itulah contoh. Okey, dia merupakan keturunan yang Dia merupakan keturunan yang kaya, keturunan pembesar yang memimpin masyarakat di Mekah. Okey, mereka juga pemegang kunci Kaabah. Jadi mereka merupakan keluarga yang memegang kunci bangunan yang dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang di Mekah dan orang-orang di luar Mekah pada ketika itu. Jadi merupakan keluarga yang mulia kerana memegang kunci bangunan yang dimuliakan Allah. Okey, dan mereka juga sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Jadi mereka merupakan orang bangsawan, orang kaya, dan mereka lah yang menguruskan tetamu-tetamu, orang-orang yang datang untuk mengunjungi dan buat ibadah di Mekah. Mereka buat ibadah di Kaabah. Jadi mereka lah yang bertanggungjawab memberi makan, menjaga kebajikan orang-orang yang datang ke Mekah, orang-orang yang datang ke Kaabah. Okey, kita teruskan. Okey, jadi yang ini murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing muka surat 116. Baik, kita baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang anak yatim. Bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Apabila dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya Muhammad, yang bermaksud yang terpuji. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab pada ketika itu.
Okey, jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, baginda dilahirkan dalam keadaan anak yatim. Maksudnya baginda tidak pernah lihat bapa baginda. Baginda dilahirkan, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan tiada bapa. Okey, jadi apabila Rasulullah dilahirkan, datuk Rasulullah Abdul Muttalib, ingat lagi dalam biodata Rasulullah, salah istilah keluarga baginda, datuk belah ayah adalah namanya Abdul Muttalib. Okey, jadi datuk Nabi bawa Nabi ke Kaabah dan menamakan Muhammad. Baik, apa maksud Muhammad ni? Macam kamulah, nama kamu ada maksud, nama Nabi pun ada maksud juga. Nama Nabi Muhammad bermaksud yang terpuji. Okey, dan nama ini tak pernah digunakan dalam masyarakat Arab. Maknanya dalam kalangan orang Arab pada ketika itu, tak ada orang yang namakan anak dia Muhammad. Tak ada orang yang bernama Muhammad kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang pertama yang menggunakan nama Muhammad. Okey, dan selepas itu kita pun guna nama Muhammad juga. Tapi Nabi orang pertama lah. Okey. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, jadi kita baca, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibesarkan di sebuah perkampungan yang bernama Bani Sa'ad. Okey, di sana baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah ataupun nama sebenarnya Halimah binti Abi Zu'aib. Udara di kampung itu yang segar membantu tumbesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi kerana akhlak baginda yang mulia. Keberkatan juga telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah peristiwa selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana selepas baginda dilahirkan, sebagaimana adat dalam masyarakat Arab, macam kita orang Melayu, kita pun ada adat kita. Orang Arab pun dia ada adat di masing-masing. Baik, adat orang Arab pada ketika itu, dia selepas dia dilahirkan, seorang bayi dilahirkan, dia akan dibawa ke kampung di luar bandar Mekah, untuk disusukan oleh orang lain dan dibesarkan di situ. Jadi Rasulullah pun dibawa untuk dibesarkan dan disusukan di sebuah kampung bernama Bani Sa'ad. Dia lebih kurang macam diambil jadi anak angkat lah, dia jadi anak angkat. Okey, jadi baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ini nama ibu susuan Nabi. Okey, Nabi tak disusukan oleh ibunya, Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi kenapa adat masyarakat Arab ni, dia bawa bayi yang baru lahir, dia bawa keluar Mekah untuk disusukan oleh orang lain? Kerana mengikut adat, udara dekat kampung lebih segar, dia boleh membantu tumbesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih sihat. Okey, dan Nabi Muhammad ni, peristiwanya selepas kelahiran Nabi merupakan seorang kanak-kanak yang disenangi kerana akhlak baginda yang mulia. Jadi sebelum Nabi jadi Rasul lagi, akhlak Nabi memang dah sedia, memang orang sayang pada Nabi sebab akhlak Nabi yang baik, yang mulia. Nabi dia masa zaman kanak-kanak, dia merupakan seorang kanak-kanak yang disayangi oleh penduduk kampung. Okey, kemudian peristiwa selepas kelahiran Nabi, dia membawa keberkatan, kesenangan kepada kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi. Maknanya bila Nabi datang ke kampung itu, pelbagai keberkatan, kesenangan, kegembiraan yang dirasai oleh penduduk kampung sejak kedatangan Nabi.
Banyak peristiwa-peristiwa. Contohnya di kampung itu sebelum ini binatang ternakan semua ada yang sakit-sakit kan, kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk, menjadi sihat. Selepas Nabi datang ke kampung, tumbuh-tumbuhan menjadi hijau, menjadi subur, tanah menjadi subur. Jadi ia membawa kegembiraan kepada penduduk kampung. Inilah yang cikgu cerita tadi, kenapa apa kepentingannya Nabi disusukan di kampung, kerana udaranya yang bersih, membantu tubuh Nabi menjadi sihat, dan membentuk jati diri Nabi, sebab Nabi daripada keluarga yang mulia. Jadi bila Nabi duduk di kampung, jadi Nabi membentuk jati diri menjadi seorang yang merendah diri, kerana di kampung Nabi tidak dikenali sebagai seorang dalam keluarga yang kaya. Nabi hanya dikenali sebagai seorang kanak-kanak yang disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan kemudian suasana di kampung juga menyebabkan Nabi fasih dalam berbahasa Arab. Jadi rumusannya adalah, apa kesimpulan yang kamu dapat daripada kisah kelahiran Rasulullah ini? Nabi Muhammad SAW ialah insan yang dipilih Allah dan mempunyai banyak keistimewaan. Jadi sebelum kelahiran Nabi, berita dah ditulis dekat dalam kitab-kitab lama. Begitu juga dengan ibu Nabi sebelum kelahiran Nabi, nampak cahaya yang sangat terang daripada negara Syam. Kemudian nama Nabi adalah nama pertama yang digunakan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Tak ada orang yang nama Muhammad selain Nabi. Kemudian Nabi dibesarkan di kampung, dilahirkan dalam keadaan anak yatim. Nabi dalam kandungan bapa Nabi dah meninggal dunia, jadi Nabi tak pernah rasa kasih sayang seorang ayah. Kemudian Nabi dibesarkan di kampung, untuk membantu tumbesaran Nabi menjadi sihat, dan juga merasai suasana kampung di mana Nabi dilatih untuk fasih dalam berbahasa Arab. Baik, jadi seperti biasa cikgu ada sedikit latihan untuk kamu. Jadi jika murid-murid nak buat, boleh screenshot ataupun boleh jawab. Ini adalah untuk latihan sendiri murid-murid, untuk murid-murid lebih faham tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, itu sahaja video kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Cikgu harap murid-murid dapat memahami tentang peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.